Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini 16 April 2020, kita dah masuk kepada fasa 3 PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, dan semalam Muar telah diisytiharkan sebagai zon merah. Memanglah itu dikenangan. Okey, jadi pelajar semua, harap semua dalam keadaan sihat, ya. Kita nak sambung untuk mengira luas kamiran. Sebelum ni kita dah tengok cara nak kira luas dan kita fokus kepada had yang diberi sama ada pada paksi X ataupun paksi Y, ya. Tapi setakat yang sebelum ni hanya satu fungsi yang terlibat. Jadi hari ini kita sambung, kita nak kira luas apabila dia membabitkan fungsi lain. Kita tengok nombor 1 ni, ya. Sebenarnya arahan ni sama je. Arahannya kali ni ialah diminta mengira luas bagi kawasan berlorek di sini, kawasan berlorek, ya. Okey, kita tengok, ya. Yang penting pelajar kena faham kawasan yang dibatasi. Okey, dibatasi. Jadi kan kita nak tengok kawasan berlorek ni, kelas. Apa yang boleh pelajar buat ialah teacher buat satu garisan. Okey, merah ni. Teacher nak tunjuk bahawa caranya ialah kita cari luas yang dibatasi oleh lengkung ini, lengkung ni, tapi hadnya dari sini sampai kosong. Jadi maksudnya kita nak cari luas bagi seluruh kawasan ni, termasuk kawasan putih yang dibatasi oleh lengkung. Jadi perkara pertama, kelas, kita kena tahu sebenarnya apakah nilai X di sini. So ini adalah titik persilangan, Y sama dengan X. Kita gantikan je, betul? Kita gantikan je X ni. X sama dengan 2X tolak X kuasa 2. Kita dapat X tolak X kuasa 2. Sini kosong dah kan. Jadi kalau kita faktorkan, kita dapat macam ni, 1 tolak X. Jadi X yang ini kosong lah. Yang ini pula nilai X di sini 1. Yang kosong tu kat sini, ya. Yang 1 ni dekat sini. Okey, teacher ulang. Kita nak cari luas kawasan berlorek. Apa yang kita boleh buat, kita cari dulu luas yang dibatasi oleh lengkung, bermaksud semua ni. Kemudian kita akan tolak dengan luas putih ni. Kalau pelajar tengok, ini adalah luas segitiga. Okey, kita mulakan dengan luas yang dibatasi oleh lengkung. Jadi hadnya kita dah tahu 1, 0 dan Y di X. Kemudian kita tolak dengan, okey, nak tolak dengan putih ni, sebenarnya boleh je guna rumus segitiga kan, 1/2 darab tapak darab tinggi. Dan kita juga boleh kamerkan garis lurus ni dengan had yang sama, Y dx. Kenapa dx, kelas? Kerana kita mengambil had pada paksi X. Okey, kita teruskan. Y ni adalah sebenarnya 2X tolak X kuasa 2 dx. Tolak dengan X dx. Okey, Kamil dapat 2X kuasa 2 bahagi dengan 2 tolak X kuasa 3 bahagi 3. 1, 0 tolak yang ni pula X ni, X kuasa 2/2, 1, 0. Ya? Okey, kita sambung sebelah. Nanti pada kira yang ni, kita ingat balik ni macam mana konsepnya. Ni habis. So kita dapat 1 kuasa 2 tolak 1/3 tolak 0. Okey, ini untuk bahagian ni pertama ni, kita labelkan sebagai 1. Yang luas segitiga ni kita label sebagai 2. So ini untuk pengiraan 1. Tolak dengan pengiraan bagi kawasan 2 tu,
1 kuasa 2 per 2 tolak dengan kosong juga kan. Okey, jadi nanti pelajar akan dapatlah nilai di sini dan nilai di sini. Lepas tu tambahkan. Maafkan teacher, tolak. Ya. Okey, cuba kira. Kira nanti nilai di sini, tapi bila awak tolak dia nanti awak dapat jawapannya ialah 1 per 6 luas dia. Okey. Okey, kita sambung pada soalan kedua. Masih mencari luas kawasan berlorek. Okey pelajar, perhatikan betul-betul. Kawasan berlorek ini sebenarnya, teacher buat garis supaya pelajar nampak yang bahawa kita boleh buat macam mana. Kita boleh cari luas yang dibatasi oleh lengkung ni, tapi daripada had belah sini sampai situ je. Bila kita sebut luas dibatasi oleh lengkung, bermaksud luas semua ni, termasuk kawasan putih. Bila kita dah kira luas kawasan semua ni, nanti kita akan tolak dengan luas bentuk apa ni kelas? Bentuk segi 4. Jadi macam biasa, sekarang kita kena cari nilai X di sini pada dua persilangan ni. Okey, Y sama dengan 6, gantikan. Jadi 6 sama dengan 7 X tolak X kuasa 2, atau teacher suka jadikan X kuasa 2 positif, tolak 7X tambah 6 sama dengan 0. Jadi pelajar akan fakturkan begini, betul? 1 dan X tolak 6, dan dapat nilai X sama dengan 1 dan X sama dengan 6. Okey. Jadinya tengok ya, kat mana X1? Di sini. Dan X6. Jadi inilah hadnya. Saya ulang ya, kita nak cari luas, kita akan cari luas yang dibatasi oleh lengkung, tapi hadnya dari 1 hingga 6. Kemudian kita tolak dengan luas segi 4. Okey. Luas yang dibatasi oleh lengkung dari 1 hingga 6. Kita buat Y dx dulu. Kemudian kita tolak dengan luas yang dibatasi oleh garis lurus dari 1 hingga 6, Y dx juga. Jadi kelas, untuk lengkung ni teacher buat nombor 1. Untuk yang segi 4 tu teacher tulis nombor 2. Okey. Jadi kemudian apa kita tulis? Y kita adalah 7X tolak X kuasa 2 dx tolak yang ini 6 dx. Nah, tertinggal pula had kan. Okey, dan kita mula kamer. 7X kuasa 2 per 2 tolak X kuasa 3 per 3 dengan had 6 1 tolak dengan 6X had 6 1. Ingat kelas, ini untuk nombor 1, ini untuk nombor 2. Okey. Ruangan terhad. Jadi teacher kira dulu untuk nombor 1. Untuk nombor 1, 7 kita gantikan 6, betul? Bagi 2 tolak 6 kuasa 3 per 3. Okey, ni kita tolakkan dengan 7 gantikan 1 kuasa 2 per 2 tolak 1 per 3. Okey, ini untuk pengiraan nombor 1. Pelajar kira, nanti pelajar akan dapat dalam 305 per 6. Ini untuk nombor 1 Sekarang kita nak tengok, kita nak kamerkan nombor 2. Tengok ruangan tak muat. Untuk nombor 2 tadi, kita kamer. Kita dapat mudah-mudahan 6 darab 6, sebab had dia 61 tolak dengan 6 darab 1, betul? So dapat berapa? 36 tolak 6 dapat 30. Jadi macam mana kita nak kira luas? 305 per 6 tolak 30 lah. Yang 1 tadi tolak dengan yang 2
So kita dapat jawapan dia 125/6. Okey, kita tengok soalan yang ketiga. Kelas, okey, perhatikan betul-betul kawasan berlorek ni kelas. Tiba-tiba nampak macam dia berada di atas lengkungan kan. Okey, tapi kelas perhatikan betul-betul. Kita ada garis lurus ni. Pelajar nampak tak ini adalah sebuah trapezium? Nampak Okey, jadi apa yang kita boleh buat? Kita cari luas trapezium tolak dengan luas di bawah lengkung. Okey. Jadi nak cari luas buat trapezium pun kita kena tahu juga had kita. Sekarang kita tak tahu kan? So kita buat cara yang sama. Kita cari titik persilangan. Okey. So kita ada dekat sini y sama dengan x kuasa 2, yang ni y sama dengan x tambah 5. So kita boleh gantikan dekat atas. X tambah 5 sama dengan x kuasa 2 tambah 3, betul? So x kuasa 2 tolak x tolak 2 sama dengan 0. Jadi sini x 1, x 2 tambah, maafkan saya, tolak tambah, betul So kita akan dapat nilai x negatif 1 dan x satu lagi 2. Jadi sini 2, sini negatif 1. Okey kelas, teacher labelkan trapezium ni sebagai nombor 1, manakala luas di bawah lengkung ni sebagai nombor 2. Bermaksud 1 tolak 2. Ya. Jadi nanti kita akan kamirkan 1. Walaupun dia garis lurus, sama caranya 2 negatif 1 y dx tolak dengan 2 negatif 1 y dx. Sekali lagi, y kita untuk nombor 1 adalah x tambah 5 dx, manakala untuk lengkungan adalah x kuasa 2 tambah 3 dx. Okey, sekarang kita kamirkan. Tak muat juga ruangan ni. Kamirkan x kuasa 2 per 2 tambah 5x 2 negatif 1 tolak x kuasa 3 per 3 tambah 3x 2 negatif 1. Okey kelas, ingat ini untuk nombor 2, ini untuk nombor 1. Okey, ruangan terhad kat bawah ni teacher nak kamirkan untuk nombor 1. So kita kamirkan 2 kuasa 2 bahagi 2 tambah 5 2. Okey, yang ni kita tolakkan dengan negatif 1 kuasa 2 per 2 tambah 5 darab negatif 1. Yang ni bila pelajar kira nanti, Allah, sekejap ya pelajar. Waalaikumsalam. Pause. Ya pelajar Okey, sorry. Okey, sorry ya, kita ada masalah sekejap. Okey, sorry, ada masalah sikit. Jadi nanti kita akan dapat jawapan untuk nombor 1 ni, iaitu 33/2. Nombor 1 tengok ni. Okey, untuk nombor 2 tadi kita kamirkan nombor 2. Ruang pun dah tak ada sangat ni. Macam mana nak buat? Okey, untuk nombor 2 teacher kamirkan. Nombor 2 tadi apa? Okey. Nombor 2 kita gantikan negatif 1 kuasa 3 per 3 tambah 3 darab negatif 1. Ini tolak dengan, tengok ruang tak cukup. Oh maaf, teacher dah salah ya. Sorry. Yang ni dah salah.
Untuk nombor 2 ni 2 kuasa 3 per 3 tambah 3 ganti dengan 2 tolak dengan negatif 1 kuasa 3 per 3 tambah 3 darab negatif 1. Oh, sorry ruangan sini. Sorry. Jadi nanti awak akan dapat untuk nombor 2 ni nilainya adalah, sorry, holder ada masalah sikit. Nilainya adalah 16 per 3. Sorry, 16 per 3 ni jawapan akhir. Jadi pelajar tolong kira terima kasih. Okey, untuk nombor 3 tadi teacher ada silap kira. Nanti pelajar semak inform kat teacher. Okey, kita nak pergi kepada nombor 4. Nombor 4 masih mencari luas di bawah graf. Maafkan saya, luas kawasan Belorek. Tapi pelajar bagi nombor 4 ni cara dia lain sikit. Cara dia teacher bahagikan kawasan ni kepada 3 bahagian. Yang ni 1. Lepas tu bagi lagi. So pelajar tengok nanti kita akan cari luas begini. Kita akan cari luas yang dibatasi oleh lengkung ni. Tapi mula-mula dari kawasan ni sampai situ. Kemudian dari situ sampai sini. Kemudian dari sini sampai kosong. Jadi apa yang kita kena buat? Sama, kita kena cari titik persilangan. Jadi Y sama dengan 3. Gantikan nilai Y dengan 3. Kita dapat 3 sama dengan 4X tolak X kuasa 2. Okey. X kuasa 2 tolak 4X tambah 3 sama dengan 0. Okey, yang ni X tolak 1, X tolak 3 sama dengan 0, X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Jadi kat mana 1 ni? Kat sini lah. Yang 3 ni sebelah sini. Okey, so teacher kata apa? Kita ada 3 bahagian kan? Yang pertama ni kita kamer dari had. Sini lupa, ni belum buat pula Okey, kita ambil lengkung ni. Lengkungan ni ketika di sini nilai Y kosong. Okey, kosong sama dengan 4X tolak X kuasa 2. So kita dapat, kita faktorkan 4 tolak X. Jadi nilai X ni kosong. Yang ni nilai X yang ini 4. Jadi sini kosong dah ada. So sini 4. Okey, jadi untuk nombor 1 tu teacher kamerkan 4, 3. Kawasan ni je. Tapi dia di bawah lengkung kan? Ambil lengkung punya fungsi. Jangan ambil garis lurus. Ambil lengkung. So Y dx. Lepas tu kita akan tambah dengan nombor 2. Okey, nombor 2 ni yang mana pelajar? Nombor 2 ni yang segi 4 ni lah. Sebenarnya terpulang pelajar. Awak boleh je cari luas segi 4. Tapi bila cari luas segi 4, dia tapak darab tinggi, nanti ada kerja lain pula. Awak kena cari nilai tinggi ke apa kan. So tak apa, kita kamer je. Dari 3, 1. Okay, kita Y dx. Dan kita tambah yang ketiga. Dari 1, 0. Tambah 1, 0. Iaitu Y dx juga. Okey. Sekejap pelajar. Order dah sampai. Okey, ni kita kamer. 4, 3 ni adalah 4X tolak X kuasa 2 dx. Tambah dengan Astaghfirullahaladzim, tengok teacher ni. X kurus 3, 1. Y kita 3 dx. Dan tambah dengan 1, 0. Yang kawasan sini kita guna lengkung juga kan. So 4X tolak X kuasa 2 dx. Okey, ingat ni nombor 1, nombor 2, nombor 3. Jadi teacher nak selesaikan yang nombor 1 dululah. Nombor 1 kita kamer 4X kuasa 2 per 2 tolak X kuasa 3 per 3 4, 3.
So potong jadi 2. So kita dapat 2x kuasa 2 kan. Dapat 2x kuasa 2 tolak x kuasa 3 per 3 dengan had 43. Ini kita selesaikan dulu sebab ruangan tak muat. Gantikan dengan 4. Okey, nanti pelajar akan dapat jawapannya di sini adalah 5 per 3. Ini untuk nombor 1. Nombor 1. Nombor 2 yang ni. Nombor 2 kita kamer. Kita dapat 3x dengan had 3 1. So, pelajar akan dapat jawapannya 6. Dan yang ketiga ni dari 10 ya. So kita kamerkan juga benda ni. Tapi kat atas dah ada kan kameran dia yang ni kan. Sama kan? Kameran dia 2x kuasa 2 tolak x kuasa 3 per 3. Tapi yang berbeza apa? Berbeza dengan nombor 1 ni ialah dia punya had. Okey, gantikan. Tolak of course kosong. Nanti pelajar akan dapat jawapannya juga 5 per 3. So apa kita buat? Akhirnya 1 tambah 2 tambah 3. Tambahkan nilai-nilai ini. Nanti dapatlah luasnya adalah 28 per 3. Okey. So jawapan ni gini. Jawapan nak bagi macam mana? Pelajar boleh bagi dalam bentuk improper fraction macam ni. Atau pelajar boleh bagi dalam bentuk pecahan bercampur. Tapi teacher tak galakkan sebenarnya pelajar tukar improper fraction kepada mixed fraction. Sebab apa? Sebab dikhawatiri begini. Kadang-kadang improper fraction dah betul. Jawapan dalam bentuk ini dah betul. Tapi bila awak jadikan pecahan bercampur, tiba-tiba pelajar tersilap. Itu akan membahayakan pelajar lah. Ya? Sebab pemeriksa akan lihat jawapan akhir. Okay? So, bagi jawapan dalam bentuk pecahan dah memadai. Okey pelajar. Untuk nombor 5. Nombor 5 ni pelajar nak buat macam mana? Okey, kita sambung nombor 5. Nombor 5 pelajar tengok dia nak luas kawasan yang kecil ni. Okey, kelas. Kalau macam ni biasanya teacher bagi 2. Teacher akan cari luas. Mula-mula bawah lengkung ni. Kan, bawah lengkung kita akan kamerkan bawah lengkung. Kemudian teacher akan cari luas. Ini yang kecil ni, bawah garis lurus ni, yang nampak macam segitiga. Jadi kelas kita yang penting cari had. Kalau pelajar perhatikan, bila teacher tambah satu garisan di sini, bermaksud kita kena cari nilai x dekat tengah ni dan juga nilai x pada paksi x ni, pintasan x lah. Yang bukan mungkin, yang kita dapat cari dulu kalau teacher, kita cari nilai x di sini. Jadi kita ambil ini garis lengkung, ini fungsi dia. So pelajar tengok teacher sambung je. Kalau y kosong, x kita sama dengan 3. Satu lagi x sama dengan 6. So agak-agak dekat mana 3, dekat mana 6 ni? Ini kosong. Okey, yang ini maksud teacher x3, x6 ialah ketika y kosong. Jadi kat mana agaknya ketika y kosong? Awak perhatikan fungsi ini kalau kita kembangkan dia adalah x kuasa 2 tolak 9x tolak 18. Dia adalah fungsi kuadratik dengan nilai minimum. Kalau kita sambung, ini kalau kita sambung lah. So graf ni dia akan naik semula dekat sini. Dekat sini yang 6 tu. So kita tak guna pakai 6, kita ambil nilai x 3. Okey, dah dapat dah satu koordinat. Sekarang kat sini kita nak cari nilai yang ada kat sini. So sama konsep dia, kita buat persamaan serentak. Y sama dengan 2x dan ini y juga. So ganti. X kuasa 2 tolak 9x sebenarnya tambah 18 sama dengan 2x.
X kuasa 2 tambah 11X tambah 18 sama dengan 0. So pelajar akan dapat X2 X9 tolak 0. Jadinya nilai X pada titik persilangan ni adalah 2 dan satu lagi adalah 9. Okey kelas, nak pilih yang mana? Nak pilih 2 ke nak pilih 9? Sedangkan kita dah ada dekat sini 3 dan kita tahu sini 6. Yang sesuainya dekat sini 2 lah. 9 tu ada belah sana lagi. Okey, so kita ambil ni je. Dah dapat tu, jadi apa kita buat? Teacher akan kamer bawah lengkung dan teacher tambah dengan kamer segi 3. So bawah lengkung ni nombor 1, nombor 2 segi 3. Bawah lengkung dengan had berapa kelas? Had 32 y dx tambah dengan yang segitiga, hadnya 20 y dx. Okey, sekali lagi 32 y kita tadi teacher dah kembangkan, x kuasa 2 tolak 9x tambah 18 dx tambah dengan 20, tapi dia adalah 2x dx. Okey kelas, ingat ini nombor 1, ini nombor 2. Jadi sekarang teacher nak kamerkan nombor 1 dulu. Nombor 1 kita dapat x kuasa 3 per 3 tolak 9x kuasa 2 per 2 tambah 18x dengan had 3, 2. Kita teruskan. Ruang tak muat kan? So 3 kuasa 3 per 3 tolak 9, 3 kuasa 2 per 3 tambah 18 darab 3 tolak dengan apa? 2 kuasa 3 per 3 tolak 9 per 2 tambah 18 kali 2. Okey, dah kira belum? Awak kira nanti awak dapat jawapan dia 11 per 6. Mesti kira semula ya lepas tengok video ni. Okey, nombor 2 luas segitiga tu kan. So belum kamer, kita kamerkan. Kita dapat akhirnya x kuasa 2 je. Betul tak? Sebab kameran dia 2, kameran dia macam mana? X kuasa 2 nanti turun 2 kan. Harap belajar dah mahir lah. Okay, dengan 2 kosong. So sini 2 kuasa 2 tolak kosong. So dapat 4. Jadi akhirnya luasnya kan 1 tambah 2 kan, 11 per 6 tambah dengan 4. Jawapannya 35 per 6. Okey, so dah ada 5 contoh kelas untuk mengira luas. Untuk pelajar-pelajar selepas video ni teacher akan up latihan dalam grup WhatsApp kita. Boleh teruskan dengan latihan. Juga boleh rujuk Google Classroom kita ya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.